Didik TV KPM. Baiklah ya, hari ini kita dah belajar ya morfologi, bentuk kata tunggal, bentuk kata majmuk, bina ayat daripada kata tunggal dan kata majmuk. Jadi sebenarnya tadi kita dah lihat ya format menjawab SPM. Kita betul. telah dedahkan kepada murid-murid. Jadi inilah tip atau petua yang perlu dilakukan oleh murid sebelum mereka menjawab soalan. Yang pertama, baca arahan soalan. Tadilah seperti kawan-kawan kita baca kan. Kena baca, kemudian baca petikan ya. Kemudian garisi kehendak soalan. Betul. Dalam arahan soalan itu dah ada kehendak soalan. Contohnya 1 ayat tunggal, 3 ayat majmuk. Jadi murid-murid kena pekalah dengan semua itu ya, supaya mereka tidak tersalah pilih, tidak tersalah buat ya. Kemudian senaraikan. Bila saja mereka dah pilih, senaraikan frasa atau perkataan mengikut kehendak soalan. Jadi berapakah perkataan dia minta ya? Kalau dia kata nak 3, senaraikan 3 yang murid-murid boleh jawab. Jangan suka hati je pilih. Tiba-tiba bila nak bina ayat, hilang. Tak tahu nak bina ayat macam mana. Jadi murid-murid pilih. Selalunya dia akan ada lebih daripada yang diminta. Kalau dia minta 3, selalunya dia ada 5 atau 6. Macam tadi kan kita ada buat latihan kan. Kemudian binalah ayat berdasarkan senarai perkataan yang telah dipilih tadi. Jadi bina ayat tu pastikan ayat yang dibina tadi ada subjek, ada predikat ditambah dengan keterangan. Kalau murid-murid dah boleh bina ayat yang ada subjek, predikat dan keterangan tu, dah tentulah ayat tadi tak adalah kesalahan dia. Tepatlah ataupun dalam erti kata lain ayat tersebut ayat yang gramatis ya. Seterusnya ni bina ayat sendiri ya. Ayat tadi mesti ayat sendiri ya. Jangan ambil dari mana-mana bahagian dalam soalan. Sebenarnya Luqman soalan kertas 2 ni ada 9. 9 soalan. Jadi dari 9 soalan tu kan dia banyak petikan, dia banyak arahan soalan dan sebagainya. Jadi murid-murid tak boleh tiba-tiba perkataan jawatan kuasa ni ada dekat soalan rumusan tu. Dia pergi ambil je salin bulat-bulat. Tak boleh. Tak boleh, kosong markah. Tak boleh ya. Jadi kena guna idea sendiri untuk membina ayat tersebut. Itu yang dikatakan bina ayat sendiri dan jangan ambil dari mana-mana soalan ya. Itulah yang murid-murid kena peka dan faham untuk menjawab soalan morfologi. Jadi diharapkan bila faham soalan tu murid-murid boleh akur dengan kehendak soalan. Baiklah ya. Kita tanya murid-murid lah pula apa yang mereka dapat hari ini ya. Cikgu Zainab dah bagi petua, dah bagi tip orang kata kan. Langkah cara macam mana nak dapat markah penuh kan. Jadi kita tanya siapa nak bagi rumusan kita punya pembelajaran pada hari ini. Sila angkat tangan. Okey, Ifa. Berdasarkan pada pelajaran yang saya dapat pada hari ini, saya dapat memahami bentuk kata tunggal dan kata majmuk. Selain itu, saya dapat membezakan kata tunggal dan kata majmuk. Dan akhirnya, saya dapat membina ayat yang gramatis dan indah daripada perkataan yang dipilih. Terima kasih Ifa. Rasanya kawan-kawan yang lain pun sama kan? Okey, bagi lambang ni kalau faham. Okey, semua faham. Abang Luqman faham tak? Faham cikgu. Ya, jadi harapan cikgu ya. Ini panduan yang cikgu boleh pesananlah. Pesanan akhir ni kita macam berada di penghujung dah Betul cikgu. kelas Jadi kena kita dengarkan hari ini elok-elok kan. Jadi pesanan cikgu hari ini baca dan fahami soalan ya. Garisi isi penting. Baca petikan. Tu cikgu dah warnakan dengan warna merah. Garisi jawapan ya. Senaraikan perkataan berapa. Kena tahu berapa ya. Perkataan yang perlu disenaraikan. Bina ayat. Pastikan ayat yang dibina ayat yang gramatis iaitu ayat yang mempunyai subjek dan predikat.
dan ayat yang dibina hendaklah dramatis dan indah. Ya, Okey, betul itulah cikgu. ya pesanan cikgu kepada semua murid yang berada di rumah ya, yang bersama kita dalam Betul. talian ya. Cuma cikgu, kalau boleh saya tanya tentang bila kita dah tahu perkataan kan cikgu, kenapa kita kena membina ayat? Agak-agak. Sebenarnya kita ni dalam proses membina ayat ni dari kecil lagi kita dah pun bercakap dengan ayat yang lengkap. Betul. Kan kalau kita ada anak-anak kita kecil Pak Lokman, ibu nak pergi ke mana? Sebenarnya itulah aspek binaan ayat. Jadi sebenarnya dalam pembinaan ayat ni murid-murid ni tak kiralah siapa, baik murid-murid, sesiapa saja, dia kena tahu penggunaan ayat supaya dia boleh gunakan dalam penulisan, dalam berbahasa, dalam pertuturan, supaya yelah takkanlah kita nak cakap macam apa orang kata ayat tunggang terbalik kan. Itu pentingnya pembinaan ayat ni. Jadi kalau kita tahu bina ayat ni lagi baguslah untuk kita, terutamanya mengarang ya, bagi murid-murid yang nak mengarang ya. Okey cikgu, ada pantun. Yang terakhir cikgu, silakan. Ini bukan pantun, ini kata-kata akhir cikgu pada hari ini. Terima kasih Daun Keladi. Izinkanlah cikgu hari ini mengundur diri ya. Jadi cikgu minta maaflah andai sepanjang perkongsian cikgu ni ada kesilapan, kekurangan ya. Dan kalau panjang umur ada masa kita berjumpa lagi. InsyaAllah cikgu. Didik TV KPM